الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakan kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah diri kami dengan sifat penyambung, sabar dan santun. Wa akrimna bil taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan, wa zammilna bil afiyah, dan kurniakan kepada kami akan kesehatan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, wahai Tuhan, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, akrimna biduril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman, waftah alaina bima'rifatil ilmi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula kelas Arab kita. Kita akan menyambung semula tajuk yang keempat ataupun bab yang keempat, iaitu tentang maratibul qiraah. Maratibul qiraah. Jadi maratibul qiraah ni iaitu tingkatan ataupun tahap kelajuan ataupun lambatnya cara bacaan kita. Ada 4, iaitu at-tahqiq, yang kedua at-tartil, yang ketiga yang ketiga adalah pertama at-tahqiq, kedua at-tartil, yang ketiga at-tadwir, dan yang keempat hadar. Baik. Jadi kita tengok buku kita. Sambungan at-tartil. Nampak Dia nampak Tengok tak? Boleh chat lah kat tepi tu. Kalau tak nampak skrin beritahu Ustaz. Nampak skrin semua? Skrin Ustaz nampak Okey, nampak semua? Okey, baik. At-tartil. At-tartilu lughatan, tartilu at-ta'anni fil qira'ah. At-ta'anni fil siapa yang berbunyi tu? At-ta'anni fil qira'ah. Apa makna at-ta'anni? Tenang fi dalam bacaan. Al-qira'ah bermakna bacaan. At-tartilu lughatan, dari sudut bahasa. Dan sebelum ni Ustaz beritahu dalam kelas yang lepas bahawa makna dari sudut bahasa kita tak nak tu. Bukan tak nak, makna bukan dikehendaki, bukan makna yang kita kehendaki. Makna yang kita kehendaki ialah dari sudut istilah. Seperti solat kan. As-salah dari sudut bahasa bermakna ad-du'a'u bi khairin. Doa dengan kebaikan, doa kebaikan. Dari sudut syarak, makna solat ialah aqwalun wa af'alun, perkataan, perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa mukhtatanatun bitaslim, dan ditutup dengan salam, dengan syarat yang tertentu. Jadi makna solat yang dikehendaki, yang kita biasa gunakan ialah itu. Tapi asalnya solat itu bermakna ad-du'a'u bi khairin. Begitu juga dalam pembelajaran kita dalam subjek maharat. Bila disebut berkenaan dengan definisi, dia akan membincangkan daripada 2 aspek, dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Makna at-tartil dari sudut bahasa iaitu at-ta'anni fil qira'ah, tenang dalam bacaan. Sebab itu
bacaan yang tartil adalah bacaan yang digalakkan, bacaan yang disyurkan, sama ada ketika kita membaca ataupun di dalam solat dan sebagainya. Baik. At-ta'anni fil qiraah itu dari sudut bahasa. Siapa tak tutup mic? Ni baby pula masuk. Okey. Baik. Dari sudut istilah pula. Dari sudut istilah. At-tartilah al-qira'atu bitmi'nani. Bariskan betul-betul. Al-qira'atu bitmi'nani wa tu'addatu ma'a tadabburil ma'ani. Al-qira'atu bitmi'nani wa tu'addatu ma'a tadabburil ma'ani. At-tartil dari sudut istilah ialah bacaan yang tenang, bacaan yang tenang. Itmi'nani ialah tenang, bacaan yang tenang. Wa tu'addatu pun bertenang juga, bertenang. Berserta dengan apa? Ma'a maknanya bersama, berserta dengan tadabburil ma'ani, berserta dengan menghayati makna. Makna apa? Makna bacaan yang dibaca itu, yang kita bacakan. Itu makna tartil. Kemudian lagi wa ikhraju kulli harfin, dan mengeluarkan setiap huruf. Wa ikhraju kullu harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf min daripada makhrajihi, makhraj huruf. Pertama, makna tartil dari sudut istilah ialah al-qira'atu bitmi'nani wa tu'addatu ma'a tadabburil ma'ani. Baca dengan tenang, wa tu'addatu pun tenang juga, tenang satu-satu, berserta dengan ma'a, berserta dengan tadabburil ma'ani, menghayati makna-maknanya, makna bacaan yang kita baca. Yang kedua, wa ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf mim makhrajihi, daripada makhraj huruf, daripada makhrajnya, makhraj huruf. Ma'a berserta i'ta'ihi, memberikannya, memberikan apa? Memberikan huruf haqqihi, haknya, hak huruf. Wa mustahaqqihi, dan mustahak huruf. Min ghairi, tanpa ujlatin, tergesa-gesa. Gopoh gapah. Ujlatin maknanya gopoh gapah. Yang mana gopoh gapah itu tukhallu bi ahkamit tajwid. Disebabkan gopoh gapah tu akan timbul kecacatan. Tukhallu bi ahkamit tajwidi, mencacatkan hukum tajwid. Oleh sebab tu perlu kita baca dengan tartil. Perlu dibaca dengan tartil. Jelas tu? Boleh? Siapa yang tak dapat, boleh beritahu Ustaz. Yang tak faham tu. Tak faham boleh beritahu Ustaz. Boleh check. Ustaz tutup awak punya mic. Sebab ada guna bising. Kita tutup dulu. Okey, seterusnya. Wa asyara al-Quran ila zalika, dan Quran menunjukkan ila zalika, pada apa? Pada bacaan tartil itu. Pada saranan supaya membaca Quran dengan tartil. Quran tunjuk, Quran bagi tahu. Apa firmannya? Daripada suratul Furqan ayat 32. Firman Allah Ta'ala,
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ورتلناه ترتيلا. Ini adalah firman Allah Ta'ala supaya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Al-qira'atu bitmi'nani. Baca dengan tenang. Bertenang dalam bacaan. Dengan memberi setiap huruf dan bacaan itu sifat dan haknya. Sifatnya iaitu dari sudut apa? Haknya dan mustahabnya. Kita dah ulang banyak kali apa hak huruf, mustahab huruf. Supaya apa? Tidak berlaku kejahatan hukum tajwid. Wa qala alladhina kafaru. Telah berkata siapa? Alladhina kafaru. Orang-orang yang derhaka, orang kafir. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kalaulah diturunkan alaihi. Cuba tengok masing-masing ada tak terjemahan Quran terjemahan di depan awak semua ada tak Quran terjemahan? Boleh tak tengok rujuk apa yang dimasukkan pada ayat yang ke-32? وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Baik, itu adalah dalil yang menunjukkan kepada saranan supaya kita membaca Al-Quran secara tartil. Warattalnahu tartila. Ini dia punya syahid dia. Dia punya dalil di ujung. Dibacakan Quran itu dengan tartil. Kemudian seterusnya maratib ataupun martabat yang ketiga iaitu at-tadwir. At-tadwiru. Kalau dibinti baca at-tadwir. Sama juga di sudut bahasa lughatan, ja'ala syai'u mudawwaran. Ja'ala syai'u mudawwaran. Ja'ala syai'u mudawwaran. Menjadikan sesuatu itu mudawwaran, berpusing ataupun satu bulatan. Tak faham tu kan? Jadi oleh sebab tu itu bukan makna sebenar yang kita nak. Makna tadwir yang sebenar bukan dari sudut lughatan. Tetapi kita nak makna tadwir yang sebenar daripada sudut istilah. Apa itu at-tadwir dari sudut istilah? Wal qira'atu, iaitu bacaan bihalatin mutawassitatin baina at-tartili wal hadri ma'a mura'ati ahkami tajwid. Sekali lagi saya ulang. Dari sudut bahasa, tadwir maknanya ja'ala syai'u mudawwaran, menjadikan sesuatu itu mudawwar, berpusing, satu bulatan ataupun berpusing. Tadwir, itu makna tadwir dari sudut lughatan. Dari sudut istilah, makna tadwir iaitu huwa, iaitu al-qira'atu, bacaan bihalatin mutawassitatin, bihalatin mutawassitatin bainat tartili wal hadri, bainat tartili wal hadri ma'a mura'ati ahkamit tajwid, iaitu bacaan dalam keadaan bihalatin, dengan keadaan mutawassitatin, pertengahan, satu bacaan pertengahan, baina, di antara tartil, martabah tartil dan martabah hadar, di antara tartil dan hadar, itu tadwir. Maknanya sederhana. Bacaan tadwir ini bacaan yang sederhana, ma'a, berserta dengan mura'ati ahkamit tajwid, berserta dengan meraihkan. Meraihkan maknanya meraihkan, mentatbikkan, kalau mentatbikkan, meraihkan hukum hakam tajwid. Apa nak terjemah mura'at ini?
Sedap sikit ma'a mura'ati ahkam tajwid, beserta meraihkan hukum hakam tajwid. Bukan baca tajwid sederhana bacaan kita tetapi tidak ada tajwid, itu bukan tajwid. Begitu juga dalam bacaan martabah yang lain seperti tartil, kita bacaan tartil tetapi tidak ada tajwid, mana mengabaikan hukum hakam tajwid, gunnahnya, matnya tidak jaga, itu tak dinamakan tartil. Tajwid pun sama, kita baca tidak terlampau laju, tidak terlampau lambat. Lambat di sudut apa tu? Dari sudut tartil itulah lambat. Tapi ada lagi yang lebih lambat daripada tartil, iaitu at-tahqiq. At-tahqiq hanya digunakan martabah tahqiq fi maqam ta'lim, pada masalah ataupun keadaan kita mempelajari. Mempelajari apa? Kalimah-kalimah Al-Quran. Baik, itu yang ketiga, martabah yang ketiga. Martabah yang keempat yang terakhir iaitu al-hadru. Al-hadru. Apa dia al-hadru? Lughatan, dari sudut bahasa, asra'u fil qira'ah, laju fil qira'ah, dalam bacaan. Bacaan yang laju di dalam al-isra' lah, mempercepatkan. Al-isra' mempercepatkan di sini, di bawah ni, asra' asra'a, asra'a, laju fil qira'ah, dalam bacaan. Asra'a fil qira'ah, laju dalam bacaan. Wa yuqalu rajulun hadrun, dikatakan, dari sudut bahasa lah, dikatakan nak beritahu maksud asra'a ni ialah rajulun hadrun, lelaki yang hadar. Lelaki yang hadar maknanya ai musta'jilun, lelaki yang tergesa-gesa, laju. Asra' ni maknanya laju, tergesa-gesa, gapa-gapa. Bacaan hadar, bacaan laju ni tidak sesuai di dalam sembahyang, tidak sesuai bila kita nak tasmi' depan guru kita, tidak sesuai untuk kita murajaah di hadapan guru kita, tetapi ini sesuai untuk murajaah kita, untuk kita sendirian kan. Kita nak murajaah sendiri, kita nak murajaah sehari dalam sejuzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk, maka kita memerlukan qada ataupun martabah hada ini untuk murajaah. Tetapi untuk kita gunakan selain daripada murajaah sendiri, ketika kita dalam sembahyang jadi imam, ataupun seseorang tu jadi imam, ataupun kita nak baca tasmi' murajaah di hadapan guru kita, tidak dibenarkan untuk membaca martabah yang keempat ini, hada. Baik, sudut istilah ialah huwa al-isra'u, mempercepatkan, iaitu al-isra'u, mempercepatkan fil qira'ah, dalam bacaan. Bacaan kita itu dipercepatkan ma'a, berserta dengan mura'ati ahkamit tajwid, berserta dengan meraihkan, maknanya tidak mengabaikan hukum hakam tajwid. Itu makna hadar. Baik, kemudian Ustaz tengok dulu, setakat ni boleh faham semua ya? Boleh kita teruskan? Okay, boleh Okey, seterusnya. Al-afdaliyatu baina maratibil qira'ah. Al-afdaliyatu baina maratibil qira'ah. Keutamaan. Al-afdaliyah maknanya keutamaan di antara maratibil qira'ah, di antara martabat-martabat qira'ah yang empat itu. Apa dia? At-tahqiq, at-tadwir, at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir dengan al-hadru. Di antara empat ni mana yang lebih? Mana yang paling utama? Keutamaan di antara maratibul qira'ah. Di antara empat-empat itu mana yang utama? Ada beberapa pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama, qala ba'dul ulama, kata sebahagian daripada ulama, inna tahqiqa, sesungguhnya tahqiq, martabah tahqiq, martabah tahqiq afdalu minal hadri, lebih utama
lebih afdal, lebih baik daripada hadar. Tahqiq tu. Dia kata itu yang pandangan sebahagian. Lebih utama, lebih baik daripada hadar. Kerana apa? Apa sebabnya? Li'annahu, kerana sesungguhnya apa? Tahqiq itu yusa'idu ala fahmil ma'ani, membantu ala kepada kefahaman makna. Bila kita baca tahqiq, maka senang kita nak faham. Kita baca satu kalimah, mudah kita nak menghayati, mudah kita untuk memahami satu-satu kalimah. Wa tadabburi, begitu juga kita senang nak menghayati, faham, membantu kepada kefahaman makna. Wa tadabburi, dan menghayati al-ayati, menghayati ayat-ayat yang dibaca. Dan ia juga imtithalan, merupakan perintah. Imtithalan merupakan perintah, arahan, biqaulihi, dengan katanya, kata siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Suratul Isra ayat 106. Cari terjemahan. Ini kerja sekolah, kerja rumah. Ayat yang ni ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi atas. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Itu ayat yang pertama. Awak semua mesti cari terjemahannya. Itu kerja, tak banyak pun kerja Ustaz bagi. Yang kedua, cari terjemahannya di sini. Ayat ni suratul Isra ayat 106. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, waqala ba'dul ulama, dan pandangan yang kedua, sebahagian daripada ulama berpendapat bahawa at-tartilu afdalul maratibi. Tartil itu adalah lebih baik, lebih utama daripada martabat yang martabat yang 4. Datang mana 6 tu? Martabat 4. Okey, boleh paling utama. Li'annahu, kerana apa? Kerana bahawasanya tartil itu nazala bihil Qur'an. Kerana tartil, cara bacaan martabah tartil itu martabah ketika mana Quran diturunkan. Martabah maknanya apa? Maknanya ketika Jibril alaihi salam memberikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu itu, turun ayat Quran itu dibaca dengan maratib, dengan martabah tartil. Jibril alaihi salam, ataupun nama dia panggil Ruhul Amin, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, nazala bihi Ruhul Amin. Allah Taala mengarahkan Ar-Ruhul Amin turun. Siapa Ruhul Amin? Bukan roh tok kita, bukan roh moyang kita. Ruhul Amin nama lain bagi malaikat Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam turun bawa wahyu bagi kepada Nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan. Maknanya apa? Maknanya Jibril mengajar. Jibril adalah guru kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril baca Quran, ayat Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan martabah tartil, dengan martabat tartil. Sehingga nak beritahu bahawa Jibril ini guru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mushaf Quran yang kita baca itu terdapat waqaf, ini dipanggil waqaf Jibril. Yang mana sebahagian waqaf Jibril itu boleh kita ketahui dengan kita mempelajari Quran dengan guru. Kalau kita baca seorang-seorang, kita tak ada guru, baca Quran tidak ada guru, kita tak tahu di manakah waqaf Jibril. Guru tak bagi tahu. Tapi kalau sebab guru tak bagi tahu, sebab guru tak ada. Tapi kalau guru ada, guru akan beritahu masa Ashfa tasmi' itu. Ashfa, sini Ashfa ialah dipanggil waqaf Jibril. Ashfa ada tak dalam ni? Buat nama Ashfa ni. Tengok sekejap. Ashfa ada.
Azmi Hussein ni siapa ni? Fatimah ada, Muhammad Khair ni siapa? Ada orang luar ni. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, waqala al-akharun, dan berkata sebahagian, bukan sebahagian, ulama yang lain, al-akharun, ulama yang lain menyebutkan bahawa innal hadra afdal. Dia kata apa? Sesungguhnya martabah hada itu lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahawasanya hada itu yusa'idu ala iktsari, membantu kepada iktsari, membanyakkan kamiyati tilawah, bilangan bacaan, kuantiti bacaan. Baca tahqiq sikit je, tapi kalau baca hada, boleh semuka. Kalau baca tahqiq seayat, baca tartil seayat je. Tapi bila baca dengan martabah hada, maka kita boleh baca banyak ayat. Jadi sebab tu dia kata ulama yang lain, maknanya pendapat yang ketiga mengatakan hada lebih utama berbanding tiga lagi, tahqiq, tartil dan tadwir. Kerana apa? Kerana boleh banyakkan ala iksari, yusa'idu ala iksari kamiyatit tilawah, membantu pada membanyakkan bilangan ataupun bilangan ayat bacaan. Allati taqra'a, yang dibaca, ayat yang dibaca. Walakinnat tahqiq, akan tetapi sebenarnya, walakin at-tahqiq, akan tetapi sebenarnya tahqiq itu huwa, iaitu ajallu wa a'zamu qadran, lebih utama, lebih baik bagi kadar bacaan. Pada kadar bacaan yang terbaik ialah tahqiq. Pada yang terbaik ialah tahqiq. Sebab apa? Sebagaimana yang disebut atas inilah, tahqiq itu membantu pada memahami makna dan menghayati ayat-ayat yang dibaca. Wal khulasah, kesimpulannya yang kita nak bincangkan, keutamaan keempat-empat maratib ini. Anna maratibal qira'ata, bahawasanya maratibul qira'ah ala hasbi, maratibul qira'ah, kedudukan martabat bacaan itu ala hasbi, bergantung kepada ahwalil qari'i, bergantung kepada keadaan si pembaca. Kita nak baca hada, kita nak baca tahqiq, kita nak baca tartil dan sebagainya, bergantung kepada keadaan kita baca. Kita nak tasmi' ke, ataupun kita nak merajaah depan guru kita ke, ataupun kita nak merajaah sendiri, ataupun kita nak memahami, bergantung kepada keadaan-keadaan ketika kita nak membaca, keadaan kita, keadaan al-qari, si pembaca. At-tahqiqu, maka tahqiq itu yakunu fi halati ta'allumi wal itqan, maka bacaan tahqiq itu sesuai pada halati ta'allumi, sesuai pada ketika keadaan belajar, dalam keadaan pembelajaran, wal itqan, dan keadaan memperhalisi ataupun menghayati makna ayat Quran. At-tahqiqu yakunu fi halati ta'allumi wal itqan. Tahqiq itu, tahqiq bacaan martabah tahqiq itu sesuai pada halati ta'allumi, pada keadaan pembelajaran, ta'allumi pembelajaran, wal itqan menghayati ataupun memperhalisi makna ataupun kalimah Quran. Satu kesimpulan dia ni. Wa amma tadwiru, adapun tadwir itu, martabah tadwir, fayakunu lil imami, maka tadwir itu pula sesuai bagi siapa? Lil imami, bagi orang yang menjadi imam. Imam apa ni? Imam sembahyang. Inda solat, disebut inda solat, ketika sembahyang. Tadwir, martabah tadwir
sesuai bagi imam yang menjadi imam dalam sembahyang. Okey. Kemudian wa ammal hadru, adapun hadar itu pula, hadar, bacaan martabah hadar itu pula, fahuwa, itu hadar itu sesuai li muraja'ati, sesuai untuk muraja'atil Quran, li muraja'atil Quran ladal huffaz. Bagi siapa? Orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Huffaz, jamak bagi hafiz, huffaz. Aduh, sekali lagi Ustaz ulang. Sebagai kesimpulan, kita mempelajari maratibul qiraah. At-tahqiq sesuai untuk kita gunakan dalam keadaan kita mempelajari Quran ataupun kita menghayati, mentadabbur makna setiap kalimah Quran. Yang kedua, tadwir pula sesuai digunakan untuk imam. Imam dalam sembahyang. Imam dalam sembahyang. Dan hadar pula sesuai digunakan untuk apa? Limuraja'atil Quran, untuk murajaah Quran. Sebab kita nak murajaah banyak. Tak badan kita murajaah satu makra, dua makra sehari. Paling kurang bila kita sudah menghafaz 3 juzuk Al-Quran, 3 juzuk daripada Al-Quran, paling kurang sehari mesti kita murajaah satu juzuk. Maknanya apa? Maknanya lebih banyak kita menghafaz, lebih banyak lagi kuantiti sepatutnya kita murajaah. Kalau kita menghafal 10 juzuk, paling kurang sehari 3 juzuk. Bila kita dah menghafaz 20 juzuk, paling kurang kita kena murajaah 5 juzuk sehari. Kalau paling banyak, sudah tentu dah 20 juzuk sehari. Paling kurang bila kita dah menghafaz 20 juzuk, nak ingat sehari mestilah mengulang 3 juzuk. 3 juzuk sehari. Dan Ustaz pernah kongsikan, dulu tips macam mana mudah kita nak murajaah ialah kita mengambil masa beberapa minit setiap kali lepas daripada sembahyang fardu, sembahyang fardu. Maknanya lepas sembahyang subuh satu makra, lepas sembahyang zuhur satu makra, dan begitulah. Maknanya kalau nanti dah banyak dah 25 juzuk, lepas sembahyang subuh satu juzuk, baca dengan maratibul, dengan martabah hadar lah. Baca dengan martabah hadar, satu juzuk lepas subuh, satu juzuk lepas zuhur, satu juzuk lepas asar dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Habis kelas kita untuk hari ini, untuk kita memahami bab yang keempat, iaitu maratibul qiraah. Ada soalan? Sila, kalau ada soalan boleh bertanya Ustaz. Ustaz dah jawab, saya jawab. Silakan. Tak ada rakaman kelas kita ni ada Ustaz buat rakaman, nanti Ustaz akan share lah dekat Facebook, page Halaqah Al-Bukhari tu, dan Ustaz akan letak juga dalam Google Classroom rakaman. Kalau nak dengar balik tak jelas, sudut baris makna boleh dengar balik. Okey, kalau tak ada, insyaAllah nanti kita akan sambung kelas kita untuk tajuk yang keempat, iaitu apa? Tajuk yang keempat berkenaan dengan ma'rifah qiraatul isti'adzah. Cara baca isti'adzah. Apa makna isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Al-isti'adzah ataupun dipanggil ta'awuz. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.